kasih Yang Berhormat Speaker, dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Batu Kawan yang menanya soalan. Puan Yang di-Pertua, kajian semakan semula Akta Kanak-Kanak Papa 1977 dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada bulan Jun 2024 telah selesai melaksanakan kajian semakan semula Akta Kanak-Kanak Papa 1977. Buat masa ini, KPWKM sedang meneliti hasil dapatan kajian yang akan digunapakai sebagai asas kepada penstrukturan semula dan perincian mekanisme yang lebih holistik dalam mengendalikan isu gelandangan dan pengemesan agar kebajikan mereka dapat dilindungi dalam semua aspek. Secara dasarnya, hasil kajian ini meliputi cadangan-cadangan kepada kerajaan mengenai kandungan, pendekatan serta skop rang undang-undang ke arah inisiatif pengendalian isu gelandangan dan pengemesan secara menyeluruh, meliputi peranan agensi-agensi di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Kajian ini juga telah mengenal pasti peruntukan-peruntukan sedia ada di bawah Akta Orang-Orang Papa 1977 yang tidak relevan dan memerlukan pendekatan baru yang lebih praktikal dan sesuai dalam menenangi isu gelandangan dan pengemesan. Pihak kementerian sedang membuat tindakan persediaan untuk gerak kerja ke arah pengubalan rang undang-undang berkaitan gelandangan dan pengemesan bagi memastikan isu gelandangan ini dapat ditangani dengan lebih teratur. KPWKM melalui JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat menjalankan tindakan menyelamatkan orang Papa berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 3 Akta Orang-Orang Papa 1977, Akta 183, dan JKM dengan kerjasama agensi pusat akan mengenal pasti orang Papa yang diselamat dan mengambil tindakan mengikut bidang kuasa agensi masing-masing. Tindakan bersepadu ini melibatkan PDRM, PBT, AADK, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Agama Islam dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pecahan bilangan orang Papa yang telah diselamat adalah 2,108 orang bagi tahun 2020, 1,528 orang tahun 2021, 1,280 tahun 2020, 2,080 orang tahun 2023 dan 1,256 orang sehingga Jun 2024. Data ini menunjukkan bahawa orang Papa yang diambil terdiri pada individu yang tidak mempunyai pekerjaan, pendapatan rendah, masalah kemiskinan, tiada tempat tinggal, dibuang keluarga, celaru mental dan masalah kesihatan lain, penagih dadah, bekas banduan dan lain-lain. Dan berdasarkan rekod JKM, terdapat pelbagai kategori orang Papa yang diambil dan jika orang Papa tersebut merupakan warga negara asing, termasuk parti, pemegang UNHCR, pesakit mental, berjangkit dan kronik, orang Papa ini akan dirujuk kepada agensi yang menguatkuasakan akta yang berkaitan seperti Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Oleh yang demikian, pihak kementerian sekali lagi ingin menegaskan bahawa pengendalian isu gelandangan secara holistik hanya dapat dicapai dengan penglibatan dan kerjasama erat antara agensi-agensi kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pertubuhan bukan kerajaan. Terima kasih. Batu Kawan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Di samping jawapan tadi, adakah kementerian akan memperkasakan agenda active aging demi memastikan kebajikan warga emas dapat dimetabatkan supaya mereka tidak dipinggirkan sama ada oleh keluarga ataupun masyarakat dan seterusnya menjadi gelandangan? Terima kasih di atas soalan yang diberikan. KPWKM berpendirian yang penjagaan terbaik warga emas adalah sebenarnya bersama keluarga, dan kerana itu kementerian sentiasa memberi penekanan kepada prinsip penjagaan berasaskan keluarga dan dalam waktu yang sama menerapkan konsep penuaan setempat
Kita ada satu dasar dinamakan dasar warga emas negara, di mana kerajaan sentiasa memberi sokongan kepada keluarga untuk menjaga ibu bapa berumur di keadaan yang selesa. Dan kerana itulah aktiviti yang kita harapkan dapat dilaksanakan akan membolehkan warga emas boleh melakukan semua aktiviti sama ada secara bersendirian, bersama ahli keluarga dan juga masyarakat. Yang penting adalah untuk kesejahteraan hidup mereka selari dengan agenda aktif aging. Dan on top of that, selain pada itu, kita juga melalui JKM ada bantuan seperti bantuan warga emas, bantuan penjagaan pesakit kronik terlantar. Objektif dia adalah untuk membantu mengekalkan penerima-penerima bantuan ini bersama dengan keluarga. Terima kasih. Kepala Patas. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Mengambil kira peningkatan gelandangan warga kota pasca pandemik, adakah terdapat cadangan strategi penambahbaikan serta program-program pemulihan yang komprehensif serta program-program latihan kemahiran yang akan diperkenalkan agar gelandangan tegar dan juga gelandangan yang berulang ini semakin berkurangan, terutama di bandar-bandar utama khususnya Bandaraya Pulau Pinang? Terima kasih Yang Berhormat daripada Kepala Batas di atas soalan yang menanyakan mengenai cadangan strategi penambahbaikan. Kementerian sebenarnya Yang Berhormat ada mengenal pasti strategi penambahbaikan dan program pemulihan komprehensif dengan intervensi yang perlu dilaksanakan dan dijalankan yang memenuhi keperluan isu dan masalah kepada menyumbang kepada gelandangan yang berulang ini. Sebab kita ada pusat intervensi yang di bawah kendalian kementerian iaitu Anjun Singgah, Desa Bina Diri. Tapi dalam waktu yang sama juga intervensi ini perlu untuk memastikan bahawa keperluan dan juga isu masalah yang didapati menyumbang kepada gelandangan berulang itu kita dapat kenal pasti, dan kita merasakan pendekatan terbaik Yang Berhormat Speaker adalah bagi menjalankan pemulihan yang komprehensif melalui pendekatan bersepadu yang melibatkan aspek kerohanian, psikologi, kesihatan, kebajikan dan ekonomi, termasuklah juga perumahan. Sebab itulah inisiatif ini memerlukan kerjasama dan komitmen pada semua pihak, bukan hanya melalui kementerian semata-mata tetapi melalui agensi-agensi di bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, PBT dan juga NGO-NGO yang berkenaan. Terima kasih.